dan sama-sama dapat janji Allah seperti mereka yang berada di taman-taman syurga yang sedang menyinggah di taman syurga insya-Allah, iaitu orang yang berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat dan ini sedikit sebanyak menjadi sebab untuk kita masuk syurga insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita pada pagi ini kita sambung perbincangan kita dalam surah Al-Ghashiyah dan surah Al-Ghashiyah. Sebelum kita bacakan ayat dia, saya ingin membacakan beberapa kelebihan dan keutamaan surah Al-Ghashiyah berdasarkan hadis Nabi SAW daripada beberapa tafsir. Antaranya disebutkan di sini surah Al-Ghashiyah sebagaimana surah yang lain adalah surah Makkiyah. Dan surah Makkiyah ni antaranya ialah surah yang membicarakan tentang akidah, lebih kepada akidah, dan ia banyak membicarakan tentang perkara-perkara ghaibiyat ataupun perkara-perkara ghaib. Dan surah Al-Ghashiyah ni antara surah yang membicarakan tentang neraka dan syurga, melengkapi apa yang terdapat dalam surah Al-A'la. Kalau sahabat-sahabat perhatikan, dalam surah Al-A'la diceritakan secara umum bagaimana orang yang berdosa dan orang-orang yang berpahala mendapat kedudukan di sisi Allah SWT tanpa diberitahu tentang jenis-jenis makan ataupun keadaan orang yang berada dalam neraka ataupun dalam syurga. Tapi dalam surah Al-Ghashiyah ni diceritakan secara spesifik apa yang akan didapati oleh orang-orang yang masuk dalam neraka. Contohnya kalau dalam surah Al-Ghashiyah dalam A'la hanya menyebutkan tentang orang yang celaka tu, yang akan menjauhinya, yang akan masuk dalam api yang besar, kemudian dia tidak mati dalamnya, tidak hidup sungguhnya pun. Itu saja. Kemudian tentang orang syurga, orang masuk syurga, sungguhnya beruntunglah orang yang bersihkan diri dan ingat nama Tuhannya, dia sembahyang. Tetapi dia tak cerita secara detail, tapi Al-Ghashiyah dia detail. Dan kalau kita perhatikan dalam, saya tengok dalam tiga tafsir ni, dia ada kepelbagaian dan sangat menarik ya, antaranya yang dibincangkan oleh Buya, nanti kita sebut nanti. Dan kaitan surah Al-Ghashiyah dengan surah sebelum ini, seperti saya sebut tadi, dia melengkapi, menerangkan apa yang tidak diterangkan dalam surah Al-A'la, lebih terperinci. Dan juga surah ini membandingkan di antara keberadaan orang yang masuk neraka dan orang yang masuk syurga. Dan surah ini terbahagi kepada 3 perbincangan sebenarnya kalau kita perhatikan elok-elok. Yang pertama, dia menyifatkan tentang hari kiamat itu. Tentang apa yang akan ditempuhi oleh orang yang kafir dan orang mukmin, sama ada bahagia, celaka atau bahagia. Yang kedua, dia menegaskan dengan mutlak keesaan dan kekuasaan Allah SWT. Nanti kita akan bincang mungkin besok insya-Allah dengan izin Allah SWT. Yang ketiga, surah ini ditudahi dengan mengingatkan manusia supaya kembali kepada Allah SWT. Sebenarnya itulah kalau dalam keadaan kita hidup pun begitulah. Dalam keadaan kita hidup, biasanya hidup ni biasalah susah. Walaupun anak orang senang, dia susah. Seperti susah nak belajar, susah nak membiasakan diri. Kemudian barulah dia senang di tengah-tengahnya tu. Kemudian selepas itu, di pengakhiran tu, dia banyak membuat kesimpulan muhasabah. Sebab tu biasanya orang kalau dah tua-tua selalu pergi masjid. Biasa kan? Biasa. Sebab apa? Sebab dia sudah dipanggil kesimpulan. Di hujung-hujung dia buat kesimpulan. Dulu dia dah enjoy, dia begitu gini-gini kan. Di tengahnya dia sudah merasakan dunianya bagaimana sukar kesenang. Kemudian dia tua ni, dia kembali kepada Allah SWT. Tapi ala kulli halin, itulah juga yang baik. Lebih baik awalnya bersama Tuhan, pertengahannya bersama Tuhan, pengakhirannya bersama Tuhan. Itu lebih baik. Atau
awalnya bersama Tuhan, kadang-kadang di pertengahan itu agak menyimpang, kemudian di akhirnya kembali kepada Tuhan. Itu baik. Jangan awalnya tidak mengenali Tuhan, pertengahannya makin jauh dengan Tuhan, pengakhirannya tak tahu Tuhan ke mana. Waliyazubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Kemudian kelebihan surah ini uh, dalam tafsir Al-Munir ini, Dr. Bazali menyebut lebih kurang juga yang lain, cuma disebut di sini surah yang selalu dibacakan. Sahabat tanya, Nu'man bin Bashir bila ditanya, riwayat Ibnu Majah, An-Nasai, apakah surah yang dibaca oleh Rasulullah SAW bersama dengan surah Al-Jumu'ah? Surah Al-Jumu'ah ketika solat. Ketika solat Jumaat. Maka kata Nu'man, selain pada Al-Jumu'ah, yakni surah Al-Jumu'ah itu, Nabi baca surah Al-Ghashiyah. Nabi juga membaca surah Al-Ghashiyah. Artinya, kalau kita perhatikan, dalam surah-surah yang panjang, kalau kita pergi surah-surah yang panjang, Nabi jarang baca dalam solat yang berjemaah. Dalam surah-surah yang panjang, Nabi jarang baca dalam solat berjemaah. Al-Baqarah ke, atau surah yang surah Ali Imran ke. Tapi kalau surah yang ujung-ujung ni, Nabi selalu baca. Untuk apa? Untuk meraihkan umat Nabi yang ada kerja, yang tak sihat, yang berkeperluan lain selepas solat dan sebagainya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam soal-soal ibadat. Dan kita perhatikan surah-surah kita lepas, Nabi disebut, kenapa tak baca ni, kenapa tak baca At-Tariq, kenapa tak baca Al-A'la, kenapa tak baca Abasa. Kenapa sahabat Muslim? Tidak ada orang yang sangat-sangat perhatian terhadap umat dia, kecuali Nabi SAW. Lebih perhatian daripada ayah dan ibu. Nabi je lah, orang lain tak ada. Perhatilah dalam apa-apa kerja buat, apa benda pun, kecuali Nabi SAW. Lain-lain tak ada. Saya tak reti dah nak cakap yang tu. Kemudian tuan sekalian, sesahabat ilmu tuan sekalian, kita masuk kepada tafsir kita. Tafsir Ibn Kathir ini. Muka surat yang 563 tu, lebih kurang juga tadilah, yang telah disebutkan membaca surah Al-A'la dan Al-Ghashiyah dalam solat Jumaat. Telah disebutkan hadis dari Nu'man bin Bashir bahawa Rasulullah membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Tadi dia sebut dalam surah Ghashiyah saja selain pada Al-Jumaat, Nu'man bin Bashir. Tapi dalam riwayat ini disebutkan Nu'man bin Bashir menyatakan bahawa Nabi SAW membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Boleh juga kita terima yang ni. Dan juga dalam solat Eid dan solat Al-Jum'ah. Imam Malik meriwayatkan bahawa Ad-Dhahak bin Qais bertanya kepada Nu'man bin Bashir, surah apa yang dibaca Rasulullah dalam solat Jumaat di samping surah Al-Jum'ah. Ini pun termasuk juga yang kita dibincangkan tadi. Juga oleh Abu Daud dan juga oleh An-Nasai, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam Ibn Majah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Begitulah peribadi Nabi SAW. Sekali lagi saya sebut, tidak ada dalam dunia ini seseorang yang catatannya dicatat sesempurna catatan Nabi SAW. Tidak ada. Kecuali Nabi Muhammad SAW sahaja. Sempurna. Daripada kelahiran sehinggalah kematian. Dan segala percakapan ditulis, dihafal, dibaca, dicontohi. Kerana apa? Kerana semuanya bermanfaat untuk manusia. Seorang ni je dalam dunia. Dalam dunia ni, seorang ni je. Iaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW, syariatnya telah terhapus setelah Nabi Muhammad SAW datang. Nabi Musa juga begitu. Syariatnya terhapus setelah Nabi Muhammad SAW datang. Maka tak boleh ikutlah syariat Nabi Musa SAW. Sebab syariat Nabi Muhammad SAW telah datang secara automatik menghapuskan semua syariat-syariat yang dulu. Sebab itu saya sebut, tidak ada
Catatannya lebih sempurna. Yang paling baik kecuali hanya ada pada seorang ni saja, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau dalam kitab uh, Adabul Mufrad, kita Al-Adabul Mufrad, saya tengok 2 jilid tu. Semua kerja buat manusia ada contoh pada Nabi SAW. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kita perhatikan. Syama'il Muhammadiyah, dia mengumpulkan hadis-hadis yang menceritakan tentang asar-asar yang menceritakan tentang kepribadian Nabi. Janggut dia berapa helai, rambut dia kala panjang sampai mana, kan? Apa nama ni, dahinya seluas mana, ya? Dia ukurkan dengan jari. Dan antara lebar dadanya macam mana, antara lehernya dengan dadanya, subhanallah. Tak ada orang seperti itu, detail. Orang baca, orang perhati sifatnya kecuali Nabi. Itulah di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dr. Daniel Zainal Abidin menulis satu buku bagus, tajuk dia Kemukjizatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan saintifik. Bukan mukjizat Nabi tu. Nabi tu sendiri, kelahiran Nabi tu sendiri yang dibuktikan dengan saintifik. Nabi tu bukan mukjizat dia tu. Nabi tu sendiri. Peribadi Nabi tu sendiri. Bagus. Carilah buku tu. Dr. Daniel Zainal Abidin, Kemujizatan Nabi melalui saintifik. Itulah lebih kurang. Warna putih. Tapi rasa lama dah cetakkan itu. Tak apalah. Kemudian sahabat masyarakat, kita masuk kepada ayat kita pada pagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Sudah datangkah kepada kamu berita, ini tentang hari pembalasan? Hal. Tak datang lagi kah? Tentang hari pembalasan? Wujuh yang ma'izin khasyah. Banyak muka pada hari itu. Wujuh ni banyak muka-muka pada hari itu tunduk hina. Amilatun nasibah. Bekerja keras lagi kepayahan. Tasla naran hamiyah. Memasuki api yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Diberi minum dari sumber yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak memperoleh makanan selain daripada pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak gemuk, makan tak gemuk, dan tidak pula menghilangkan lapar. Makan banyak pun tak gemuk, tak menghilangkan lapar. Tak makan lapar, makan sakit. Makan pula tak gemuk, tidak menghilangkan lapar. Itu di antara bahasa yang boleh digambarkan tentang keperitan apa nama orang duduk dalam neraka. Hari kiamat dan keadaan penghuni neraka padanya. Al-Ghashiyah merupakan salah satu dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat ni banyak nama. Rasa kita dah bincang dulu, hari kiamat ni ada berbagai-bagai nama. Selain daripada Al-Ghashiyah, kita ada macam-macam nama. Antaranya, saya sebut nama-nama hari kiamat ni. Subhanallah. Banyak ada apa? Ada 17, 18, 22. Ada 22 nama hari kiamat. Semua tu dia menggambarkan hari kiamat. Tak ada makna hari kiamat tu yang nampak macam tenang. Macam tenang. Semuanya lebih
membawa kepada maksud takut dan gerun. Contoh. Misalnya, Yaumul Qiyamah. Qiyamah. Hari Qiyam itu hari berdiri lah. Qiyam tu berdiri. Maksudnya hari kiamat. Kalau kita dalam bahasa ini sebut kiamat. Disebut sebagai hari kiamat. Ataupun Yaumul Akhir. Hari akhir. Atau disebut sebagai Sa'ah. Wa inna sa'ata la'atiyah. Yani kiamat itu hari yang kita kena maknanya waktu yang sangat tak orang takut. Sampai berpuluh tahun, beratus tahun menunggu untuk dihisap. Takut kan? Yaumul Ba'th, hari kebangkitan. Dibangkitkan semula. Orang takut. Yaumul Khuruj, hari keluar. Keluar pada apa? Keluar pada kubur. Yaumul Qari'ah, bencana yang memukul. Yaumul Qari'ah. Yaumul Fasl, hari keputusan. Siapa suka tunggu keputusan? Semua orang takut. Kebanyakan orang tunggu hari keputusan takut. Buat apa benda? Urine test ke, DNA ke. Test mengandung pun orang takut. Takut apa? Orang takut tak mengandung. Tapi kalau takut mengandung, dia takut pula mengandung. Tengok. Hijau. Allah. Orang takut keputusan. Ambil puasa. Takut. Hari keputusan. Yaumul Fasl, Yaumul Din, hari pembalasan. Balas. Yaumul Sakhah, hari yang memekakkan. Semua tu bahasa dia tu 22 tak payah sebut panjang. Dia akhirat dia menggambarkan, kalau akhir itu dia menggambarkan kepada yang mengerikan. Termasuk Yaumul Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah tu hari yang goncangan itu meliputi semua sekali. Kemudian Al-Ghasyiyah bukan satu hari dia mana-mana kiamat. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Qatadah dan Ibnu Zaid. Hari kiamat disebut Al-Ghasyiyah kerana taghasya, yakni meliputi dan mencakupi seluruh alam ini. Bukan saja manusia, seluruh alam. Kena berlaku, tak ada yang terkecuali. Dalam bentuk yang sangat menggerunkan. Habis. Kemudian kalau kita lihat dalam tafsir yang lain, hal ataka hadisul ghasyiyah. Kenapa Allah memulakan ayat itu dengan pertanyaan. Hal, adakah? Kenapa? Antaranya disebutkan inilah metod Allah SWT mengajar kepada manusia tentang bagaimana kita nak beritahu suatu perkara penting. Kita tanya dia dulu. Misalnya kalau kita nak marah ke orang. Awak tahu penampar tu apa? Awak tahu penampar tu apa? Tanya tu. Nak marah? Tak. Misalnya kalau orang tak pakai emas. Tak. Boleh tanya. Awak tahu berapa saman dia? Pada orang tahu dah 1,000. Dulu muka 10 sen. Sahabat, sekarang muka 1,000. Nilai dia. Awak tahu berapa saman? Tanya tu ancaman pakai. Itu semua tu metod itu diambil daripada Al-Quran. Cara gaya bahasa. Tanya dulu untuk menarik perhatian. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Nak tak benda ni? Nak tak? Kalau kita tanya anak-anak, adik nak ni mainan ni. Mana dia kata tak nak budak-budak. Tak. Cuma kita nak beri perhatian. Daripada kita beli tu, nak bagi dia tak rasa nak. Bila kita tanya, adik nak tak ni? Seolah-olah kita menghargai kemahuan dia, perasaan dia. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang mulakan sekalian, Allah mulakan surah Al-Ghasyiyah ni dengan bertanya kepada manusia. Jadi kata antaranya Dr. Bazir sebut, ada pertanyaan dalam permulaan surah ini bukanlah pertanyaan sebenar, sebaliknya ia satu teknik untuk menarik pendengar supaya menumpukan pendengaran dan mengamati apakah yang akan diperkatakan. Maka sesungguhnya telah datang kepada engkau wahai Muhammad SAW peristiwa hari kiamat ini. Hal banyak adakah?
Nah, kemudian dalam tak apalah. Boleh hamka kita bincang semula. Ayat selanjutnya, wujuh yauma izin khasyiah. Pada hari itu banyak wajah yang tunduk hina. Tunduk hina ini menandakan diri, dikatakan oleh Qatadah Ibn Abbas berkata bahawa wajah-wajah yang tertunduk hina dan amal perbuatannya tidak berguna. Tunduk hina ni bukan saja ayat ni, banyaklah dalam mana-mana ayat, antaranya dalam surah dalam surah dalam surah apa ni, surah Al-Ghash, dalam surah uh, As-Sajdah, ada surah As-Sajdah, antara lain surah As-Sajdah sebutkan uh, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang berdosa itu menunduk kepalanya, ru'usihim 'inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Orang yang bersalah tunduk. Kenapa? Kerana bersalah. Nah, ayat seterusnya dia kata apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mungkin. Dan rasa muka bersalah ni, muka bersalah, rasa bersalah, tunduk di hadapan Allah. Ini sesuatu sajdah, tunduk. Kemudian dia kata, Tuhan kami, absarna, Rabbana absarna, kami tengok dah, kami nampak dah syurga, kami nampak dah neraka. Farji'na na'mal solihan. Boleh tak kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal solihan, kami nak buat baik. Inna mukinun, kami yakin dah sebenar-benarnya. Itu dia panggil dalam bahasa, dia panggil tamanna, cita-cita yang tidak ada harapan. Ada saja minta begitu. Dan memang Allah Taala tahu memang manusia akan berkata begitu. Bukan saja di dunia, bukan saja di akhirat, di dunia pun begitu juga. Kalau boleh diputarkan waktu ini, maka bagi anak yang menyesal, kalau tak sempat buat baik dengan ayah, kalaulah boleh diputarkan semula dunia ini, waktu ini, aku akan berbakti kepada ayah. Kononnya orang akan selalu cakap. Sebab apa? Sebab memang manusia begitu. Sebab tu Allah rakamkan begini, dan ucapan ini bukan baru, dan akan selalu diucapkan oleh orang menyesal. Sifatnya orang menyesal, ucapannya begini, kembalikanlah saya. Orang cerah tak? Gila talak. Berilah peluang pada abang sekali lagi. Abang tahu dah susahnya. Bila yang tak ada sisi abang, barulah abang tahu sebenarnya susah tak ada isteri. Ayat ada kan? Apa nama? Absarna Rabbana absarna farji'na nak masalah inna mukina. Baru yakin. Dulu tak yakin. Sebab tu sahabat yang dimulakan sekalian, orang bersalah bukan saja di dunia, bukan saja di akhirat, tetapi di dunia mereka akan selalu tunduk kalau mereka bersalah. Sebab tu Allah gambarkan begitu sifat orang bersalah di akhirat nanti. Dunia pun bersalah kan tunduk. Dia tak berani kat muka pasal dia bersalah. Tengok mata orang pun takut. Kemudian dan firman Allah, amilatun nasibah. Wujuh yang mazin khasyadik, dia ditunduk wajah tu kenapa? Kerana amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Yakni sudah banyak beramal dan menjadi lelah kerananya. Namun demikian di hari kiamat masuk dalam api neraka yang sangat panas. Buat amalan banyak tapi masuk neraka. Hafiz Abu Bakar Al-Baqani meriwayatkan daripada Abu Amran Al-Jawni, dia berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu lalu dengan satu biara, kemudian ada pendeta di situ. Lalu Umar panggil rahib tu. Kejap. Lalu rahib tu datang kepada Umar. Lalu Umar pun memperhatikan dia. Kemudian Umar menangis. Lalu ditanya, kenapa kamu menangis, wahai Umar? Kata rahib tu pada Umar. Umar kata, aku menangiskan aku teringat pada ayat Allah Taala. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang ni kerja kuat, buat ibadat banyak, buat ni busuknya nak masuk syurga, tapi masuk neraka yang sangat panas. Sebab tu aku menangis, kata Umar. Imam Bukhari menyebutkan Ibn Abbas berkata tentang firman Allah Ta'ala, bekerja keras lagi kepada itu, yakni kaum Nasrani.
Diriwayatkan daripada Ikrimah Al-Sudi mengatakan bahawa yang ini bekerja keras di dunia dengan melakukan kemaksiatan dan menderita kepada dalam api neraka kerana diseksa dengan sebab azab itu. Sahabat yang melekat dalam dalam sekalian. Sebab itulah ini untuk saya lah, untuk saya. Perhatikanlah kalau kita nak buat buat ibadah, suatu ibadah, biar betul-betul itu syariat. Biar betul-betul sunnah Nabi Islam. Kita nak, contohnya kalau nak berzikir. Ni yang orang Islam dulu, yang orang Islam dulu. Kalau orang Islam nak berzikir, biar betul-betul zikir itu daripada Nabi SAW. Jangan nak ambil yang ngaruk-ngaruk. Oh ni zikir ni guru syekh beri ni, guru dapat mimpi pasal Nabi beri. Itu tak boleh pakai. Katalah betul-betul Nabi beri pun. Kalau dia seorang, tak boleh kongsi dengan orang. Katalah betul pun. Tapi Nabi dah wafat. Semua amalan zikir kau apa benda sudah lengkap dah Nabi tinggalkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam. Hari ini telah kusempurnakan bagiku agama. Al-yawma akmaltu lakum. Telah kusempurnakan bagimu agama. Sempurna dah. Pasal apa nak ada lagi penambahan? Lepas Nabi wafat, datang pada orang tu, bahaya kalau orang terima macam tu. Maksudnya orang lain boleh mendawa pun, oh Nabi pun yang ada datang pada saya, ajar begini. Oh Nabi pun, pasal kita tak boleh nak buktikan, dia seorang yang mimpi. Bukan boleh share dengan, bukan boleh rakam dalam masa tidur mimpi Nabi datang. Semua orang boleh dakwa kalau begitu. Sebab tu tidak valid. Kalau kita nak sebut, ini syekh ajar, ini ijazah daripada syekh ni, sebab dia jumpa dengan Nabi begini. Tak boleh. Tak boleh. Ni ambil selawat ni sudah diijazahkan. Siapa dapat ijazah selawat Ibrahimiyah? Kita yang selawat Allahumma salli wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin. Siapa dapat ijazah? Jadi tak boleh amal. Tak kena. Kita sudah dapat ijazah daripada Nabi, sahabat tu, daripada tabi'in sampailah kepada tok guru kita mengajar kita untuk baca. Untuk baca selawat Ibrahimiyah. Ijazah ni maknanya kalau belajar hadis, kalau belajar hadis, dia perlu ijazah. Kenapa? Sebab kita bimbang, takut hadis itu ada yang hadis palsu, tipu. Kita nak tengok sanad. Betul ke tidak sanad ni? Sampai tak kepada Nabi, kepada ni, sampai kepada Nabi SAW. Kita perlukan tu. Tu memang perlu ijazah. Sebab takut ada keraguan. Tapi kalau mimpi, kamu nak beritahu ke orang, ini ijazah. Apa buktinya dia tu betul mimpi dia? Tu bahaya, tu kena beringat sangat. Kadang-kadang kita dah doa Nabi berlambut lagi, kita tak ingat. Siapa hafal semua doa maksirah? Hafal yang tu dulu. Maksirah kan antara doa-doa yang itu. Saya ada satu buku kecil tentang doa Nabi. Tak ada kat sini. Dalam tu pun banyak kalau kita tengok. Benda yang belum sempat lagi kita hafal. Kita nak hafal wirid ni. Quran tak hafal lagi. Banyak lagi. Al-Kahfi tak hafal. Yasin tak ingat lagi. Sajadah tak hafal lagi. Al-Mulk tak hafal. Al-Insan tak hafal lagi. Tiba-tiba nak hafal benda-benda wirid zikir-zikir lain. Hafal Quran dulu. Hafal Quran dulu. Yang paling baik hafal Quran. Kadang-kadang doa panjang-panjang ingat Al-Kahfi tak ingat. Itu masalah. 10 ayat pertama pun tak ingat. Bukan untuk orang lah, untuk saya lah. Supaya saya lebih mengingati apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Bukan saya kata tak boleh nak berzikir yang lain, silakanlah. Tapi biar pasti itu betul-betul daripada Nabi SAW. Kita bimbang takut nanti tak ada apa. Pasal kita meninggalkan yang lebih sahih. Kemudian mengamalkan yang tidak sahih. Tak tahu daripada mana datang. Asalkan ini syekh bagi, ini tu bagi, ini guru tu bagi, ini guru ni bagi. Yang Nabi bagi mana? Sudah terkumpul dalam Bukhari, sudah ada bab zikir. Al-Azkar Imam Nawawi tu. Himpunan zikir-zikir yang ditulis oleh Imam Nawawi tu. Siapa hafal semua? Kalau hafal semua, bagus. Alhamdulillah. Itu pun berlambuk tu. Imam Nawawi tu, Imam bermazhab Syafi'i. Siapa hafal? Sebab tu sahabat yang mulakan sekalian, pastikan dulu kita nak buat ibadat tu betul-betul daripada sunnah Nabi SAW. Takut jadi apa? Takut jadi penat. Macam ni. Jadi, takut jadi amilatun nasibah, taslan hamiyah. Berpenat-penat, kerja keras susah payah, tapi masuk neraka yang sangat panas.
Cuma lebih umumnya ayat ni ulama-ulama sebut lebih umum kepada orang yang bukan Islam, orang yang kafir. Kesian sebab tu sahabat yang kesian kita melihat sahabat-sahabat kita yang tidak Islam tu dengan rasa kasih sayang, dengan rasa kesian belas pada dia sebab dia dalam keadaan tidak mendapat hidayah, dalam keadaan sesat. Sebab tu berdoalah sekali solat supaya sahabat-sahabat kita yang bukan Islam tu masuk Islam. Kita bimbang. Saya tengok lagi sampai hari ni bila Ustaz Farid Rawi sebut, Dr. Ustaz Farid Rawi sebut, kalau saya tidak masuk Islam sampai hari ini dan saya mati, kata dia, saya akan mendakwa seluruh orang-orang Melayu yang saya kenal, yang duduk dengan saya, yang berjiran dengan saya, tapi tak pernah mengajak saya untuk masuk Islam. Saya akan dakwa semua. Dan ayah dia mati tidak Islam. Dan dia kata, saya akan dakwa orang yang duduk berjiran dengan ayah saya tapi tak pernah mengajak ayah saya masuk Islam. Tapi ya alhamdulillah, tuan-tuan sahabat kalau dengar sejarah Ustaz Farid Rawi, umur dia duduk dengan orang Melayu, kawasan orang Melayu. Dia dah sebelum Islam dia dah hafal, dia Fatihah azan dia boleh azan dah, takbir raya dia boleh takbir raya dah, belum Islam. Nah, sampai orang pergi hari raya pun budak-budak pergi beri salam nak beraya rumah dia. Dia tak ada lambang agama lain. Tapi nak sebutnya sahabat yang saya mula kasihan, saya sayangi, kita bimbang hati kita akan didakwa. Kita seronok, syok seorang pergi masjid. Lalu depan rumah orang bukan Islam, kita tak pernah offer, tak pernah tanya, tak pernah sembang, tak pernah ziarah. Saya dengan masyiah Allah, dengan kehendak Allah, takdir. Saya tak nak jadi pengurusi surau. Tak, beberapa kali dicalonkan, saya tak pergi, tak temu-tuga. Hak ni pun pergi juga temu-tuga, tapi saya dah tahu dah. Calon dia tu, memang, apa nama ni, orang lain nak juga, saya pergi juga. Tapi, calon dia tu letak jawatan. Automatik naik nama saya. Tapi itulah takdir Allah Ta'ala. Tapi dalam mesyuarat semalam kita bincang, AJK surau kita kena buat ziarah. Semua jiran tetangga kita, Muslim dan non-Muslim, pergi ziarah. Tak kira, bukan semua, tapi beberapa orang wakil surau. Tanya khabar, sihat tidak, sudah. Dia tak perlu banyak-banyak. Tapi at least biar nampak kecaknaan. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, kita bimbang. Nanti takut kita didakwa di hadapan Allah SWT. Kita je pergi masjid. Orang kita tak ajak. Itu orang bukan Islam. Kalau rumah tak ada rumah kita, sepupu sepepak kita, anak-anak kita, ada jiran tetangga kita yang Islam, yang kita tidak ajak. Wallahualam lah, banyak lagi lain-lain. Cuma kita bimbang, takut nanti itu jadi penghalang, menjadi duri-duri di akhirat nanti untuk kita, menyebabkan kita masuk syurga tu sangkut. Seperti kita nak ambil duri, daun-daun bidara kan. Aku sangkut baju ni. Sangkut. Pasal apa? Dia ada duri. Kita nak ambil daunnya, tapi kita menghadapi durinya. Tapi kalau kita menghargai bunganya, kita akan sanggup menghadapi durinya. Kata ada seorang penulis tu dalam satu buku, dia tulis, kerana bunga ros itu menjadi lambang cinta, orang tidak peduli dengan ketajaman durinya kerana memfokuskan kepada bunganya. Gitu. Pasal apa? Pasal bunga ros kan lambang cinta. Duri itu peduli apa? Ambil juga, usaha juga ambil, petik untuk diletakkan di telinga. Sebagai lambang cinta kan? Letak bunga di telinga. Orang perempuan kan suka, kalau dululah, sekarang tak tahu lah suka tidak letak bunga di telinga kan? Orang perempuan kan suka begitu. Tapi ada satu cerita lawak. Ada seorang hamba Allah pergi masjid, lebam pipi dia. Imam tanya, kenapa lebam tu? Kata, bini tampar tak imam. Kenapa tampar? Saya letak bunga kat telinga dia. Lah, betul imam tanya, kalau letak bunga pun kena tampar juga. Bunga apa dah? Bunga api. Letak bunga api kat telinga bini, kan kena tampar, patut kena tembak. Bunga api, bunga raya tak hanya kat bunga ros cantik. Dia bunga api tengahnya, buta lah mata. Lawak aja. Kemudian yang lain tak apalah, lebih kurang begitulah. Kemudian diriwayatkan daripada Ikrimah bin Sudi, maksudnya
Ikrimah dan As-Suddi menyatakan maksud sini ialah bekerja keras di dunia dengan melakukan kemaksiatan dan menderita kepada dalam neraka kerana diseksa dan azab. Ada juga yang mengatakan begitu. Ya, tadi dia buat baik. Susah payah buat baik. Tapi Masya Allah masuk neraka. Waliyazubillah min zalik. Itu yang lepak kata tu. Ha. Buat apa kalau solat kalau tak khusyuk? Ha. Itu saya tulis dalam Facebook semalam. Dekat nak Jumaat tu teringat tulis. Buat apa solat kalau tak khusyuk? Tapi macam mana nak khusyuk kalau tak solat? Gitu. Buat apa bersedekah kalau tidak ikhlas? Tapi kalau tak bersedekah, macam mana nak tahu ikhlas? Kau gitu lah. Sebab tu Ustaz Muhammad jangan guna akal. Guna wahyu insyaAllah. Nah, yang kedua ni, Ikrimah sebut, dan As-Suddi mengatakan bahawa yang bekerja keras tu di dunia ni, susah. Susah dah di dunia ni. Dengan buat maksiatnya, menderita kepayahan, melakukan kerja-kerja dunia. Tiba-tiba masuk neraka pula. Ya Allah, lagi azab. Azab di neraka pula. Susah pula dalam neraka di azab. Dalam dunia susah. Neraka pun susah. Kemudian, kita tengok Buya Hamka sebut apa dah. Buya Hamka sebut sedap. Apa kata Buya Hamka? Yang bekerja keras lagi payah itu, maksud dia, amilatun nasibah itu, yang bekerja keras lagi susah, lelah itu, menurut tafsir Al-Qaisani, kata dia, setelah orang-orang itu dimasukkan ke dalam neraka, bekerja keraslah dia. Ni tafsir lain pula. Tadi di dunia. Tadi susah payah di dunia, buat baik, tiba-tiba masuk neraka. Yang Ikrimah dengan As-Suddi kata, di dunia pun dah susah dah. Susah payah di dunia, masuk neraka, payah pula. Buya Hamka sebut, dalam tafsir Al-Qaisani, dia kata, menurut tafsir dari Al-Qaisani, setelah orang itu dimasukkan dalam neraka, dia susah payah dalam tu, nak keluar. Nak naik tebing neraka, nak panjat, nak lari daripada panas api neraka. Mana ada tempat teduh, mana ada tempat sejuk dalam neraka, mana ada tempat rehat dalam neraka, tak ada masa. Susah payah lari sana, lari sini, nak berat tak boleh, nak duduk sekejap pun tak boleh. Susah neraka. Gitu juga maksud dia, ada juga maksud gitu. Dan dalam semakin melepaskan dia dari azab. Namun usahanya itu hanya mendatangkan lelah saja. Kerana dia tidak akan dapat keluar sebelum azab seksanya selesai. Atau bekerja keras siang dan malam kerana dikerahkan, dipaksa dan dihentam oleh malaikat Zabaniyah yang menjaga neraka itu. Dan kata Al-Qasani pula, yang kedua, boleh jadi juga ditafsirkan bahawa orang-orang ini dikala hidupnya di dunia dulu, bekerja keras siang dan malam, berpayah lelah menghabiskan tenaga, mengejar kemewahan dunia, mengumpul harta, mengumpul wang, mengumpul kekayaan. Namun faedah didapatkan di akhirat tidak ada sama sekali. So payah tu tuan bekerja, berpenat, bersengkang mata tak. Tiba-tiba mati tak ada apa-apa. Bahkan berdosa pula. Masuk neraka, ya Allah, lagi dah. Atau seperti orang yang bekerja kuat, kaya raya dah, kaya raya. Tak? Kemudian nak berhak untuk menikmati kekayaan. Kemudian mati. Tak sempat menikmati kekayaan dikumpulkan. Masuk neraka pula. Dari dunia pun penat, akhirat penat. Ada juga begitu. Ya? Jadi sesahabat ilmu Islam, sebaik-baiknya biarlah kita bekerja di dunia, dia tentu dapat pahala, dan yang saham kita di dunia, kerja kita di dunia boleh bawa akhirat untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Buya Hamka lagi, banyak orang bekerja keras, berpayah lelah mempertahankan kedudukan, kekayaan dan berbagai-bagai kemegahan dalam dunia, padahal yang dikejarnya hanyalah fata morgana belaka. Sehabis-habis tenaga ajal pun datang. Sehabis-habis tenaga ajal pun datang. Selain daripada lapisan kain kafan, tidak ada dibawa untuk pulang ke hadirat Tuhan. Amal tidak ada, jasa tidak ada, bekal pun tidak ada. Rugi belaka. Itu ayat Buya Hamka. Hak ujung tu saya tambahlah, rugi belaka. Amal tidak ada, jasa tidak ada, bekal pun tak ada, rugi biasa. Sebab tu sahabat menang sekalian, hiduplah kita seperti orang biasa. Kemudian buatlah ibadah seperti orang biasa-biasa. Tetapi biarlah mati orang yang luar biasa. Itu power.
Atau hiduplah kita seperti orang biasa, tapi beribadah luar biasa. InsyaAllah, kita mati bukan bagi orang biasa-biasa. Jangan hidup biasa, lahir biasa, hidup biasa, mati terseksa. Oh jangan, tak nak, kita tak nak itu. Kita tak nak. Ha? Ataupun sekurang-kurangnya, hidup biasa, lahir biasa, hidup biasa-biasa, mati pun biasa. Maknanya paling kurang pun orang tak caci, orang sedih sikit-sikit kita mati, sebab ada juga baik-baiknya kita. Tapi baik itu baik kita biasa-biasalah, tidak baik sangat. Tapi sekurang-kurangnya masuk syurga biasa-biasa pun tak apa dah. Tapi bercita-citalah tinggi, mudah-mudahan dapat yang kecil. Kalau bercita-cita kecil, yang kecil tak dapat, yang tinggi sama telah. Jadi sekalian, kata Bu Yamka, tidak ada apa-apa. Itulah yang diibaratkan sebagai orang yang amilatun nasibah, yang kerja susah payah dan lelah. Sebab itulah sekali lagi saya sebut sekalian, buat ibadat dengan ilmu. Jangan buat ibadat kerana adat. Buat ibadat dengan ilmu, bukan dengan adat. Pasal apa ni? Contoh hari Jumaat. Contoh hari Jumaat. Kalau orang lelaki lah, orang perempuan tak nampak sangat. Orang lelaki hari Jumaat, azan pertama, semua orang bangun solat Jumaat. Hak duduk tu rasa malu. Gelap. Pasal apa? Nanti orang kata, cahaya dia ni pemalah. Bangunlah orang dah azan. Tapi lepas Jumaat, ramai orang lepas solat Jumaat, balik orang ramai. Wallahualam, kalau dia buat di rumah, Alhamdulillah. Tapi saya rasa jarang. Kenapa lepas Jumaat balik? Sedangkan lepas Jumaat tu lebih afdal solat Jumaat. Solat sunat Jumaat ba'diyah. Tidak ada khilaf ulama. Semua mengatakan itu yang aula. Solat sunat sebelum Jumaat ada khilaf ulama. Tapi ada ulama yang agak sederhana mengatakan siapa nak buat silakan, tak nak buat tak apa. Jangan kutuk. Tapi ada ulama mengatakan tak ada sunnah. Solat sunat sebelum Jumaat. Ada yang kata begitu. Tapi kita tengok pelik ramai orang solat Jumaat sebelum Jumaat. Tapi lepas Jumaat ramai orang tak solat. Pasal apa? Pasal malu orang buat belaka. Macam juga orang solat tarawih. Pergi dah solat isyak, dah orang azan isyak, dia tak solat pun qabliyah. Lepas solat isyak, dia tak solat pun ba'diyah. Tapi duduk di masjid. Tunggu apa? Tunggu nak solat tarawih. Pasal apa jadi begitu? Sebab lahirnya biasa, hidup sebagai orang biasa, ilmu pun biasa-biasa, ibadat pun macam biasa. Batu sahabat-sahabatnya, kena buat ibadat tu dengan ilmu, bukan buat ibadat kerana adat. Kemudian taslan alamiah yang terbakar dalam api yang panas. Taslan kita dah bincang tadi, taslan alamiah yang masuk ke api neraka yang panas. Salah kali sini Sabu Yamka sebut, lebih kurang jugalah. Tak apalah. Jadi sini saya nak sebut sini, taslan alamiah masuk api neraka yang panas. Dan Allah sebut tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber mata air yang panas. Kenapa Allah sebut beri minum dulu? Allah tak sebut beri makan dulu. Kenapa? Inilah benar antara mukjizat Al-Quran. Ini benar Quran daripada Allah SWT. Mana lebih perlu dalam kehidupan kita? Makan dulu ke minum dulu? Jawab. Tak jawab, tak apalah. Jawab dalam hati. Makan dulu ke minum dulu? Minum dulu lebih pasti. Lebih perlu dalam kehidupan. Bahkan, orang boleh hidup tanpa air seminggu. Atau ada kata 3 hari, 4 hari. Tapi orang kalau dengan makanan, dia tak boleh hidup lebih daripada seminggu. Mati dia. Makanan. Sebab makanan, dia tidak begitu menyambung hayat. Bahkan penyakit ada. Tapi kalau minuman, sangat diperlukan. Kita dicanangkan minum air sebanyak liter-liter sekian, 7 gelas, sebagainya sehari kan. Tak dicadangkan makanan sebanyak sekian-sekian. Cuma dicadangkan makan makanan yang begini-begini, mengikut hierarki dia yang besar dan sebagainya. Tapi kalau air, dicadangkan oleh pakar-pakar, minum air sebanyak sekian-sekian, untuk sekian-sekian. Supaya apa? Supaya dia lebih menjaga kesihatan kita. Gitu. Orang makan ubat, ada orang telan ubat dengan nasi. Saya cerita, ubat apa orang telan dengan nasi?
Lik ni ambil masuk ubat, makan nasi. Tahu tak, orang telan ubat dengan air belaka. Kecuali yang mubati. Yang mubati pun telan dengan air juga. Air liur. Masuk air mati kan, dia kena kemam. Walaupun tak telan. Tapi kena air liur. Kalau air liur tu dah hancur juga ubat yang mubati tu. Orang tak telan ubat dengan nasi. Kau ada hospital mana? Balik doktor kata, ni ubat ni buah dan nasi telan. Tak ada. Orang telan ubat dengan air belaka. Dan jarang orang boleh telan ubat kalau tak ada air. Lekat. Allah sebut tusqa min ainik. Kenapa Allah sebut minum dulu di neraka? Sebab memang manusia perlukan air. Bukan saja di neraka, di dunia pun macam tu. Dan cuba tengok. Air macam mana? Tusqa min ainin aniyah. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Yakni mata air yang memuncak panasnya lagi mendidih. Dan ini adalah tafsir Ibn Abbas, Mujahid, Hassan dan As-Sudi. Barulah lepas itu baru sebut laisa lahum ta'amun, barulah sebut makan. Tidak ada lepas air barulah sebut makan. Kenapa air? Sebab penting air. Bukan saja di syurga, bukan saja di neraka. Di dunia pun air penting. Tak ada air, tak boleh hidup kita. Sebab apa? Planet lain Allah Ta'ala tidak jadikan kehidupan. Kalau ada pun sesuai dengan yang ada lah. Kerana hanya di bumi saja ada air. Setakat yang cuma ada sari dua ni, benua baru adalah oksigen di planet apa nama itu. Tapi air susah. Hanya di bumi. Nah, kemudian laisa lahum ta'amun tidak ada makanan. Tidak ada makanan bagi mereka selain ada pohon yang berduri. Ali bin Abi Thalib berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu yakni pohon dari api neraka. Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan Mujahid Ikrimah dan Al-Jauza dan Qatadah berkata yakni pohon shibrik. Yakni kaum Quraisy menamakan di musim sejuk dengan pohon shibrik dan di musim panas dengan nama Dori. Pohon yang sama tapi kalau masa dia hijau lain, masa dia kering lain. Macam ketum lah. Daun ketum. Kalau nak minum kan, kena rebus. Lagi power, jemur kering dulu. Tu. Kita tak tahu juga, kita tak pernah buat. Tapi budak-budak nak minum ketum cerita. Ya tu Ustaz, ada ketum sedap. Tapi kalau nak minum, kena jemur kering dulu. Baru bening. Dia sebut begitu. Saya tak pernah cuba. Kalau tuan tahu, cubalah jemur kering, minum. Lepas tu campurlah sikit dengan Panadol ke, ubat nyamuk kecak, masuk minyak petrol sikit, lepas tu minyak selendar sikit, minyak masak, minyak mati bunuh sikit. Letak situ. Baru bening. Allah sebut begitu. Makanan-makanan orang neraka ni jenis-jenis kering jadi bahaya. Jadi bahaya. Macam tembakau. Orang tak isap. Tembakau tu kalau hijau-hijau, perut-perut potong, gulung isap. Tak hidup api. Dia kena kering. Tembakau ambil kutip-kutip. Dia panggil apa tu? Allahumma salli. Letak dalam rumah dia tu. Dia panggil apa? Dia panggil guk. Bukan beguk dia panggil apa, saya tak ingat. Tapi dia letak dalam rumah dia lah. Dia jemur sampai kering. Bila dah kering, dia potong. Barulah dia hisap. Tu yang bahaya. Tapi kalau masa dia hijau, saya nak baca satu buku masa belajar pondok dulu. Ubat untuk lembu yang berulat. Lembu kan yang luka kan ada berulat. Nah, kalau nak ubat lembu bulat atau binatang bulat, kalau luka, ambil daun terbakar yang hijau yang hidup tu. Kita panggil apa ni? Dia panggil apa ni? Upah. Kalau kita panggil upah. Orang Kuala Lumpur panggil apa? Orang KL. Dia panggil apa ni? Buat ni. Upah ke apa je. Tak apalah. Sampai keluar air tu diperah, air tembakau tu terperah tempat luka binatang tu. Mati. Ulat tu mati. Masa dia hijau. Dia jadi manfaat gitu. Tapi kalau dia dah kering, dia tak jadi macam tu dah. Sebab dia tak ada air. Tapi dia jadi lagi bahaya. Pasal apa? Pasal orang hisap. Waktu tuan-tuan sekalian, ini semua menggambarkan tentang kalau benda-benda buruk, dia neraka jenis-jenis makanan, atau jenis kering, jenis berduri. Atas dunia pun tak suka kalau berduri. Yang kering-kering, yang bahaya di dunia, akhirat pun sama juga. Dia berubah jadi kering. Kemudian, Ikrimah berkata iaitu pun berduri yang merembak di tanah, yang melata di tanah. Pohon berduri yang disebut sebagai dorek. Yang berduri yang melata di tanah. Al-Bukhari berkata, Mujahid berkata, ad-dorek adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang memiliki nama lain, ini shibrik. Dan penduduk Hijaz menamakannya ad-dorek. Yang ini pohon berduri, bila dia kering dan pohon ini beracun.
Macam tembakau lah, macam tembakau. Lebih kurang begitulah. Tapi tembakau tidak berduri. Tapi kalau kering, beracun. Muhammad berkata Al-Qatadah, dari Qatadah tentang tidak ada makanan bagi selain daripada pohon berduri, yakni pohon shibrik yang lebih kering, maka dia disebut sebagai ad-dari. Dia ada makanan, kalau macam orang Arab kan, kita tengok macam kurma. Kalau yang kering, yang basah dia panggil tamar. Dia panggil rutok. Rutok. Dia ada rutok. Dia ada berbagai peringkat. Ada kurma, ada dia panggil apa lagi? Uh, kurma, rutok, apa lagi? Saya tengok. Tapi buah jenis kurma tu kalau kering lain. Kalau basah lain. Kalau hijau lain. Yang hijau, yang rangup tu. Yang kelak-kelak rasa tu. Dia macam tak masuk sangat. Tapi dia sedap makan. Dia panggil apa? Tak ingat. Tapi itu kaedah. Pada sebuah pohon, pada kurma itu ada berbagai nama mengikut keadaannya. Sama juga yang ni. Yang apa nak, yang macam kita lah. Padi. Padi. Semasa dia anak padi tu, orang tak panggil pohon padi, orang panggil semai. Semai. Bila ambil di semai, dia semai tu, atau ditabur, dia tumbuh. Tumbuhlah pokok padi. Bila pokok padi tumbuh, dia keluar padi. Orang tak panggil berah. Orang tak kata, berapa kilo berah tanah ni dapat ni sebelah di Malaysia. Tak, orang tak kira kilo, tak panggil berah, orang panggil padi. Lepas tu, masuk kilang, keluar putih, baru jadi berah. Berah pula macam-macam berah. Berah berani, berah penakut, berah pengecut, berah samsing, berah pondan, semua ada. Nah, lepas tu, masak, dia tak panggil, masaklah berah tu, kita nak makan berah. Kentut habis orang kembung ke berah. Dia panggil nasi. Nasi pula, macam-macam nasi. Ada nasi USA. Nasi goreng USA. Tak tahu lah kenapa panggil nasi goreng USA. Sebab dia ada udang, sotong dan ayam. Nasi goreng USA. Nasi goreng tulah, nasi goreng. Sama juga makanan-makanan yang ada dalam neraka. Yang Allah Ta'ala tukarkan nama dalam berbagai-bagai posisi. Kemudian, dan firman Allah Ta'ala, la yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Yang tidak mewujudkan apa yang diinginkan, yakni kenyang, dan tidak menolak apa yang diinginkan, yakni lapar. Kita kan tujuan makan nak kenyang, dan tujuan nak kenyang itu supaya tidak lapar. Tapi di neraka, kenyang tidak, lapar pun tak hilang, kenyang pun tak hilang, lapar pun tak pergi. Gitu. Kenapa? Kerana makan semua dalam neraka ni semuanya tidak ada yang nikmat kecuali seksa belaka. Tidak ada yang nikmat kecuali seksa belaka. Sebab tu sahabat sekalian, berhati-hati. Saya nak kongsi antara kalau Buya Hamka sebut ni lagi saya tengok bahasa Buya Hamka. Saya tengok Buya Hamka sebut yang terbakar dalam api yang panas. Dia kata apa? Apakah cuma hasil ayat 4 tadi, ayat apa yang atas lah Rahmiah, Buya Hamka sebut apa? Iaitu apakah cuma hasil dari kerja keras hanya berpayah lelah itu? Apakah cuma hasil dari tenaga yang telah habis? Dan apakah tenaga itu dihabiskan? Lain tidak hanyalah sebagai pepatah yang terkenal dalam bahasa orang Minang. Sebab apa? Diraut, ranjau, dihamburi. Maknanya bersaja-sajalah berpenak tu. Orang Minang boleh terjemah. Diraut, ranjau, dihamburi. Dan segala kerja penat lelah bersusah payah itu hanyalah menyalakan api neraka yang membakar diri. Tak ada guna. Tak ada guna. Dan diberi minum air panas tu, kata apa dia? Di dalam dunia ini pun ada orang yang merasakan demikian itu. Sebab air panas tak seronok. Nasi dimakan, bahasa Buya Hamka. Nasi dimakan rasa sekam. Air diminum rasa duri. Atau laksana orang minum air laut. Tambah diminum, bertambah haus. Kepuasan tidak ada, haus tidak hilang. Sebab yang dicari bukan ubat, bukan penawar, tetapi racun pada diri. Sedap bahasa Buya Hamka ni. Baca. Saya suruh baca bahasa Buya Hamka. Dia seronok payah nak cerita, seronok. Macam kita sedap makan nasi. Ya, ada orang tak sedap makan nasi kerabu. Dia kata, apa ni siapa banyak sangat ni? Siapa nasi kerabu? Hanya yang mengenal nasi kerabu saja mengetahui hakikat kesedapan nasi kerabu. Orang yang tidak mengenal nasi kerabu
tak kenal hakikat sedapnya si kabu. Dia nampak siapa, lepas tu gigi penuh dengan ulang. Kau mau hilang. Tapi orang tak suka, apa siapa banyak ni. Saya kalau makan lauk bertulang, makan ikan ada tulang, gigit ya, saya akan hilang selera. Saya tak makan ikan. Rumah saya sangat sangat perhatian. Kalau makan ikan, dia akan cobek. Dia akan letak. Tak ada ulang, tak ada tulang, dia letak. Masya Allah, isteri solehah. Saya nak kongsi ni, sahabat mereka sekalian. Apa dia makanan penghuni neraka? Jangan tempah. Dengar saja boleh. Antaranya, sahabat yang saya sekalian, Inna syajarataz zaqum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun kaghalil hamim. Ayat ni kalau baca pada orang yang diganggu oleh setan, ayat ni dia akan memekik. Sebab apa? Sebab kita sebut makanan-makanan neraka. Jin setan pun tak suka. Cuba baca ayat ni. Inna syajarataz zaqum. Inna syajarataz zaqum. Inna syajarataz zaqum ta'amul athim kalmuhl yaghli fil butun kaghalil hamim khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Setan takut. Jin takut sebut-sebut neraka ni takut. Tapi ada jenis tak takut. Itu orang. Bukan semua lah, bukan semua. Maknanya sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak dosa. Sebagai kotoran minyak yang mendidih dalam perut. Seperti mendidihnya air yang panas. Makan, mendidih. Terburai perut. Ini makanan orang neraka. Ayat lain. Firman Ta'ala dalam As-Saffat, saya baca ke maksud dia. Makanan, itu dia. Ini makanan, makanan itulah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum. Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang zalim. Sesungguhnya ia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka Jahannam. Mayangnya seperti kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebahagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum. Kemudian sesudah makan buah zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar dalam neraka Jahannam. Tuan-tuan, saya tengok orang, tapi lauk tuan-tuan tengok orang, saya suka tengok yang lucu-lucu dalam itu. Ada orang perempuan ni, ada orang ambil gambar dia makan jemput panah. Lepas tu dia telan. Allah, buruknya muka. Jemput panah. Cuba makan jemput panah. Pau jemput panah. Lepas tu dia bersejuk. Okey, ni panas di luar. Makan pun panas. Masuk panas. Kemudian minum pula air panas. Allah, sahabat-sahabat Muslim. Jangan tempah. Ini sebagai peringatan. Al-Ghashiyah. Dan surah Al-Ghashiyah sebut juga. Mereka tiada memperoleh makanan ayat tadi dah, tak payah. Kemudian dalam surah Al-Haqqah, saya bacakan maksud dia. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, yakni di neraka. Dan tidak pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Ini makanan dan minuman dalam syurga. Ada dalam neraka. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Minum darah dan minum nanah. Kita nanah kita sendiri pun busuk, sekarang nanah orang. Bang busuk dah, apalagi nak telan. Tapi kalau sanggup telan, bersedia. Minuman penghuni neraka. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Min wara'i jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Yatajarru'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi 'adzabun ghalidh. Dan mereka memohon kemenangan di atas musuh-musuh mereka. Dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Di hadapannya ada Jahannam. Min wara'ihi Jahannam, dan diberi minum. Wara'ihi ni di belakang ada Jahannam. Dan diberi minum dengan air nanah. Diminumnya air nanah itu hampir dia tidak boleh menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Wa ya'tihul maut min kulli makanin wa mana makan tu telah sampai nak mati dah rasanya, tapi tak mati-mati. Sakit Allah, macam nak mati dah sakit, tapi tak mati. Makan minum nanah, minum darah.
Minum pula. Allah, tak minum dahaga. Minum rasa macam nak mati. Tak minum dahaga pula. Minum masa nak mati. Pakit pula. Panas pula. Allah Akbar. Sahabat sekalian. Cukuplah sekadar kita mendengar cerita. Tidak payahlah kita melalui pengalamannya secara nyata. Cukup dengan cerita saja. Dan diberikan dalam surah Muhammad Al-Quran, dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong usus-usus. Allah Akbar. Orang ada sahabat saya cerita, dia pergi ziarah kawan dia, ada duit 50 sen, dia letak dalam bekas comel, letak dalam almari. Duit 50 sen. Kenapa duit macam special sangat? Duit ni mahal ni, 20,000 harga. 20,000 ke 10,000 tengok. Kenapa duit 50 sen harga 20,000? Anak dia tertelan duit. Buat pembedahan. 10,000 bayar. Tu dia kata duit 50 sen harga 10,000. Telan, tak boleh keluar 50 sen. Lekak ke celah mana, buat operasi sikit. 10,000 bayar. Kemudian, dalam surah Al-Kahfi, sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengapung mereka. Gejolak tu macam hembusan itu. Macam kita tengok gunung berapi kan. Dia keluar tu. Lava dia naik. Jatuh. Masa naik nampak macam percikan, itulah manusia. Yang dipercik, naik. Naik. Jatuh. Gitulah. Kita, naik. Angin ni aku tu naik. Tolak, naik kita. Jatuh. Tolak tinggi. Naik pula. Allah Akbar. Waliyazubillah min zalik. Ini tak jauh lah. Tak jauh ya Allah. Allahu Akbar. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Jangan lupa baca itu. Tak lepas sebelum beri salam. Kemudian, dan jika mereka meminta minum, nescaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka mereka. Nak minum air tu, nak minum air besi tu, tak minum lagi muka hangut. Kita minum air panas untuk begitu pun. Ni air nak minum tu, letak kat muka hangus. Tak minum lagi. Lepas tu minum pula air tu. Dan inilah masuk, maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal. Inilah neraka. Biarlah mereka merasakannya. Air yang sangat panas dan air yang sangat dingin dan azab yang sangat yang lain yang serupa itu dan berbagai macam. Lagi. Lagi. Ini dahsyat, lagi dahsyat. Banyak lagi ni. Makanan dan minuman penduduk neraka. Banyak sini pula. Panjang lagi. Masuk dengan hadis-hadis Nabi juga di sini ada. Tak payahlah. Sudahlah yang tu. Banyak sangat. Ketika ada yang atas surat letak jawatan awak ibadat semata-mata, tak boleh pula. Kita lanjutkan sikit lagi. Itu bahagian makan minum. Kalau pakaian pula. Kalau pakaian neraka. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Air panas tu masuk dalam baju. Allah panas, ya Allah. Panas tuan-tuan. Dan dalam ayat lain, dan kamu akan melihat surah Ibrahim, orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dalam belenggu. Pakaian mereka adalah dari pelangking, dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Pelangking ni mana yang jenis balut kemah. Mungkin macam pakaian orang gila tu. Mereka orang gila. Dan mereka akan ditutup oleh api neraka. Min fawqi rusulana qutila lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi rusulana. Dan tempat duduk orang-orang dalam neraka pula, mereka punya tikar tidur ada macam syurga juga. Boleh berlaku, boleh berlaku. Tetapi mereka punya tikar tidur dari api neraka. Dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang zalim dan neraka. Dan ini penyesalan orang masuk neraka.
demikianlah Allah menciptakan kepada mereka amal perbuatan mereka dengan sesalan bagi mereka. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Dan tidak seorang masuk syurga kecuali diperlihatkan tempat duduknya di neraka. Tidaklah seorang masuk syurga, la yadkhulul jannatu ahadun la yadkhul ahadun al-jannah illa uriya maq'adahu minan nar law asaa liyazdada syukra. Tidak seorang masuk syurga kecuali perlihatkan tempat duduk di neraka seandainya dia berbuat kejahatan untuk menambah rasa syukurnya. Dan tidaklah seorang masuk neraka kecuali perlihatkan tempat duduk di syurga seandainya dia buat kebaikan untuk menambah rasa penyesalannya. Maksudnya beginilah. Katalah kita ada tab. Kita cakap kan kita, dulu kalau Abang Jaya, Abi nak bagi hadiah ni sebenarnya, cuma tak tunjuk supaya nak surprise. Tapi dah tak berjaya, tak dapat ni. Oh, menyesal ya. Dah, rupanya benda ni kita nak bagi. Maksudnya orang masuk syurga, Allah tunjukkan tempat di neraka kalau buat maksiat. Supaya orang duduk syurga, Allah, syukurnya Allah, terima kasih mujurnya aku masuk Allah, supaya aku buat ibadat Allah. Kita kan, kalau pergi setempat tak, tiba-tiba kita tak jadi pergi. Rupanya tempat kita nak begitu meletup. Contoh kalau kat Lubenar tak. Katalah ada orang nak pergi Lubenar itu, tempat tu, tiba-tiba tertinggal kapal terbang. Oh, marah dia melompong. Bawa kapal terbang tu 5 minit pun tak boleh tunggu kita. Penting. Rupanya tempat dia begitu meletup. Allah, syukurnya nasib baiklah kapal terbang tinggal aku. Baru dia syukur. Sama juga penghuni syurga. Allah tunjukkan tempat dia dalam neraka kalau dia buat jahat. Supaya dia rasa syukur. Sebaliknya, orang dalam neraka Allah tunjukkan keduduk tempat dia dalam syurga kalau dia buat baik. Supaya dia rasa, Allah, kenapa nak aku tak buat, Allah ruginya, Allah menyesalnya, Allah. Lagi tension dia duduk neraka. Lagi tension. Supaya dia rasa begitu. Begitu juga teknik kita di dunia sebenarnya. Itulah kita gunakan kalau suruh budak-budak misal. Kalau budak-budak nakal sekolah, cikgu tunjuk watak. Awak nak ni? Nak ni? Tunjuk watak. Orang dia takut. Kalau awak tak buat macam ni, awak tak dapat ni. Gitu lah. Soalan begitulah. Ini semua pendidikan yang berikan pada kita supaya kita mengajar manusia begitu. Dan sebabnya sekalian, pendidikan ini bukan saja memukul badan, menyakiti badan, ataupun kebaikan itu bukan saja pada badan, tapi pada hati. Pada hati. Hati sakit. Sakit kulit, tahan lagi tak. Tapi kalau sakit hati, tu ada orang kata, maaf boleh maaf, tapi saya susah nak lupa. Tak maaf lah mana tu. Maaf punya, saya boleh maafkan awak, tapi saya tak boleh lupa. Baik tak ya maaf. Dia kalau maaf ni, lupakan segala-galanya. Buat pula ibarat. Walaupun luka telah pulih, tapi parut tetap ada. Aduh, itu tak pakai semua tu. Maaf, hilang, habis. Kosong-kosong. Ini, saya maafkan awak, tapi saya takkan lupa awak pernah buat pengenalan saya. Baik tak ya maaf, nak cerita. Tak ada maknanya begitu. Sekalian sahabat-sahabat saya mengajar. Dan banyak lagi lah. Perkataan orang dalam neraka cakap macam mana. Orang dalam neraka. Beza pula orang dalam syurga bercakap macam mana. Dosa bagi pezina. Dosa bagi pelukis. Macam-macam mana. Ada dosa makan. Itu dalam bab lain pula. Sahabat yang saya sekalian. InsyaAllah sekadar itu saja. Saya tak sempat nak baca yang Dr. Abah Zuhaili ni. Tak apalah. Lebih kurang saja dengan Buya Hamka tadi. Ialah bahasa moden macam di Bekasi ni, orang ulama dulu Buya ni, ulama-ulama Nusantara yang dia kita banyak terpengaruh dengan bahasa-bahasa Melayu kita. Dr. Abah Zuhaili ulama yang kontemporari yang semasa. Walaupun sudah meninggal tapi dia baru juga meninggal tahun 2012 saya meninggal. Jadi saya mengingatkan sekali itu sajalah, mudah-mudahan sebenarnya untuk saya dan untuk sahabat-sahabat saya muliakan. Mudah-mudahan kita sama-sama menghayati dan kita menjauhi dan kita mendekatkan dengan syurga dan redha Allah SWT. Sekian saja. Saya serahkan kepada Cikgu Zaruzi. Ada perbincangan? Beberapa minit. Ya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Juga perbahasan yang menarik.
Takkan nak kata tak menarik. Okay, mudah-mudahan saya dan juga rakan-rakan dan semualah yang terhindar daripada orang yang tunduk, yang golongan yang yang minum air yang panas, makanan yang berduri, yang tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan lapar. Okay, jadi kita open cikgu-cikgu, Puan Maimun. Jadi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini dapat dengar dengan teliti tanpa ada banyak gangguan lah. Hal-hal dapur semua dah selesai dah. Alhamdulillah. Belajar kan? Dan Alhamdulillah juga penghuraian Ustaz tentang permulaan ayat Al-Ghasiyah ni tidaklah terlalu sukar untuk difaham. Cuma menakutkan kita dan menginsafkan kita kerana kita takut sangat kalau kita jadi orang yang bekerja keras lagi kepayahan tetapi masuk neraka. Ya, maknanya kita sangat-sangat takutlah kalau kita beramal tetapi tanpa ilmu seolah-olah macam sesat lah. So untuk itu juga saya tak adalah banyak nak mengulas sebab Alhamdulillah tidak berat sangat untuk kita fahami ya, cuma menakutkan. Okey, cuma sedikit saya nak kongsi keadaan saya lah. Mungkin bila nak kongsi keadaan saya ni, mungkin nak mohon Ustaz berdoa untuk saya ke dan kawan-kawan. Sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain. Saya tak tahu kenapa dalam tempoh lebih kurang nak sampai 2 minggu, saya berada dalam keadaan kena vertigo 2 minggu. Dia tak berat, dia mild vertigo tetapi tak baik-baik. Jadi menyebabkan saya, amal saya tu jadi macam bangun malam tu sukar, nak sembahyang sunat tu berat, sembahyang wajib tu insya-Allah kita buat tapi tidak macam tidak, bukan nak kata tak ikhlas, macam tidak kuranglah dia punya lazat tu, saya nak cakap macam tu. So dalam tempoh begitu pula ada 3 kematian berlaku dalam tempoh 2 minggu tu ya. Keluarga terdekat. Kawan-kawan sekitar saya lah. Pertama, kawan yang memang saya sangat rapat dengan dia, cikgu bekas pengetua juga, dia meninggal sebab buah pinggang. Dah 2 tahun dia on dialysis, dia meninggal. Kemudian datang pula seorang lagi kawan semalam, kawan tadarus saya, kawan sama-sama buat urut-urut ni sebab ada satu tempat urut dekat Taman Melati ni, pernah duduk sebelah saya, meninggal. Meninggal sebab ada masalah jantung. Semua tu awal 60-an. So saya pun dah 63 kan. Kemudian ada pula satu lagi kematian in between tu, Abdul Jalil Ali. Dia ni seorang wartawan, seorang penulis dan saya pernah belajar cara menulis dengan dia di Karang Craft. Dia salah seorang orang hebat di Karang Craft lah. Banyak menulis tentang masyarakat, tentang sindiran, tentang orang politik dan semua. So apa yang saya nak sampai dekat sini, bila orang di usia 60-an, Jalil ni dalam 66 meninggal, dia sebab diabetes. Tapi dalam 2 minggu sebelum dia meninggal tu, dia di find out ada kanser buah pinggang. Jadi macam saya macam takut dia dengar sebab saya pun ada kencing manis. And then macam mana daripada kencing manis tu dia attack buah pinggang, dalam masa 2 minggu meninggal. Bila dia tahu dia ada kanser buah pinggang, dia meninggal. So apa yang berlaku pada saya dalam 2 minggu ni, dengan vertigo yang tak berat tapi tak baik-baik. Kemudian kematian 3 orang yang saya kenal. So saya pun kata, bila pula lah Allah nak ambil aku, dah bersedia ke, cukup ke. Jadi kita rasa macam takut. Jadi bila Ustaz mengajar hal-hal neraka macam ni, kemudian dalam surah dalam Al-Baqarah yang My Time Quran, Quran Time tu pun bercerita pasal infak, pasal riba, pasal hutang segala-galanya. Itu semua merupakan hidupan kita kan, dalam lingkungan amalan kita berinfak ke tidak, kita berzakat ke tidak, kita bersedekah ke tidak, kita mengamalkan riba ke tidak. Dan minggu depan pula Ustaz Abdullah Bukhari akan mulakan balik semula kelas tafsir UIA. UIA pun tak bagi kita belajar di kelas, dia suruh kita buat cara online juga. Jadi pada saya harap sangat dengan belajar dengan Ustaz, dengan belajar dengan Ustaz Abdullah UIA, dengan belajar dengan My Quran Time setiap pukul 12 tu, saya harap sangatlah saya ni tidak tersalah belajar kerana Al-Quran yang menjadi kita punya panduan. Bukan hadis, ada hadis palsu, ada hadis yang tak tahu siapa perawi dia. Kita pun takut nak
Ini berzikir pun kadang-kadang takut salah. Jadi pada saya nak jadikan 3 ustaz ni je lah tempat saya. Bukan nak mencukupkan, biar amalan saya InsyaAllah. InsyaAllah. salah jalan dia. So saya InsyaAllah. harap kita ni biar berterusan supaya menambah ilmu kita dan supaya kita tidak rugilah dalam belajar tapi takut salah. Itu je daripada Pak TV, dan saya doakan Ustaz dan juga Syafizi dan juga kawan-kawan yang lain beristiqomah dalam kita sama-sama nak mencari ilmu pada Ustaz. Yang pada saya, bila Ustaz, walaupun kita guna Ibnu Katsir, tapi bila Ustaz buka Hamka punya, pada saya, kalau tak ada Ustaz, saya pun tak buka Hamka tu Ustaz. Jadi biarlah saya dengar je Ustaz yang membaca, Ustaz yang menyampaikan, sebab kita pun tak ada buku Hamka tu. Dalam rumah saya yang ada Lindungan Kaabah dulu adalah cerita zaman-zaman saya belajar baca buku dia dulu kan, zaman-zaman kita pun berkiblatkan Indonesia bila belajar Novel. sastra moden ni kan. Hamka antara salah seorangnya. Jadi pada saya mengucapkan banyak terima kasih di atas perkongsian yang Ustaz beri, dan doa saya kelas kita ni kena berterusan. InsyaAllah. Terima kasih Puan. Puan jangan buat macam ucapan akhir gitu. Tapi Puan, Ustaz, di minggu ni tapi Puan, pada hakikatnya bila Nabi sebut likulli da'in dawa illa ham, setiap penyakit itu ada ubat kecuali mati. Kenapa mati itu tidak ada ubat? Sebab mati bukan penyakit. Yang pertama. Yang keduanya, kalau ada orang meninggal sebab sakit itu dia akan menghapuskan dosa-dosa. Apa lagi kalau orang yang sedang dalam proses pembelajaran, dalam sentiasa belajar menuntut ilmu, kemudian dalam keadaan redha, dia berjumpa dengan Allah Ta'ala, insya-Allah. Allah SWT Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Mengetahui. Macam kita sebut minggu lepas, sebelum kita jemu untuk meminta ampun kepada Allah, Allah tidak pernah jemu-jemu untuk mendengar pengampunan kita. Maksudnya kadang-kadang kita dah letih dah minta ampun, tapi Allah tidak pernah jemu untuk mendengar pengampunan kita. Dan juga Puan, kalau kita perhatikan, kalau ulama-ulama besar, Puan boleh baca lah, tengok dalam PDF pun ada ulama besar. Mereka bukan soal pendek panjang umur itu, tapi soal ibadat dan hubungan dengan Allah Ta'ala. Yang memanjangkan umur kita adalah ibadat kita. Sama ada panjang di dunia atau panjang di akhirat. Imam Syafi'i 50 lebih dah meninggal. Imam Nawawi meninggal muda. Jarang ulama-ulama tua-tua sangat. Tapi jasa dia besar. Panjang. Imam Ibn Katsir, panjang umur dia sampai hari ni orang sebut panjang umur di sudut akhirat. Lepas tu Puan, tapi maksudnya tanda-tanda baiknya ialah bila setiap kali mati datang, dia memberikan kita rasa ingat pada mati. Itu satu petanda baik. Alhamdulillah. Sebab kita tidak jauh. Sebab kita serta juga ingat seolah kita juga, macam kita sebut minggu lepas kan, Dr. Wahab Azuli sebut, aku heran dengan orang yang yakin dengan kematian pasti datang, tapi masih bergembira dengan kehidupan dunia yang melarukan. Maknanya kalau Puan ada diperingatkan begitu, didatangkan dengan peristiwa kematian, Puan ingat dengan kematian, mudah-mudahan kami juga begitu, kami rasa dekat, walaupun tidak masuk golongan pencen, sebenarnya sama je, tapi maknanya kalau terasa begitu, alhamdulillah, mudah-mudahan itu tanda-tanda orang yang baik, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat musibah daripada kita, menyihatkan yang sedang menyihatkan yang sedang sakit, mengkayakan yang miskin, menghubungkan yang sedang terputus, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak Ustaz atas ulasan tu. Okey, kawan-kawan lain? Sayu sikit hari ni, pagi ni. Agak sayu sikit. Kita pasal neraka. Gombak hujan semalam. Okay, sahabat-sahabat cikgu yang lain, kalau ada pertanyaan, ada cadangan, atau kritikan, pandangan. Okay. Ini alhamdulillah ramai juga dalam 18-19. Satu ketiga tadi 21. Ada juga cikgu daripada sekolah saya, ada
Oh, patutlah. Ada, ada seorang, dua macam tu kot. Cikgu Muhammad tadi. Tak pasti. Ni ada tak? Ni tak ada. Yang ni dah keluar dah tadi. Oh, ada keluar dah. Ni cikgu ada perbincangan ataupun pertanyaan cikgu? Dekat chat pun tak ada yang tulis. Kosong. So kalau tak ada Ustaz, daripada saya pun tak ada, insyaAllah. Kita tengok syurga dulu, nanti saya kumpulkan soalan. Okay, insyaAllah. Ada. Okay, ada. Puan Zuraida kata terima kasih. Semoga menginsafkan kita semua, insyaAllah. Amin. Semoga kita doa, kita istiqamah dalam mencari ilmu dan beramal. InsyaAllah. Okay, jadi kita jumpa esok ya Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal muttaqin wala udwana illa zalim. Allahumma ista'inna fatu'ana fi warzuqna fahma nabiyyin bi jafatin muslimin wa ala alihi ajma'in. Allahumma Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami keampunan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa mak ayah kami, kaum keluarga kami, anak isteri kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kesehatan ya Allah. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang baik kami dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan khusyuk ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakan kepada kami dan yang digunakan untuk kami kebaikan untuk mendapat ridha-Mu ya Allah. Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang banyak ya Allah. Dan kepada orang lain ya Allah, yang sama-sama dapat manfaat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qaballah. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Sangat Jadi kita jumpa esok saya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Kita jumpa esok ayat syurga pula. Kalau cerita pasal bunyi yaumul jannah ayat tentang syurga pula. 8 sampai 18 mungkin. InsyaAllah. Besok habis dah. Besok banyak lagi tu. Banyak lagi. Besok 8 sampai 16. 8 sampai 16, okey. Tengoklah. Besok tak habis lagi, minggu depan baru habis dah insya-Allah. Okey, Ustaz. jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.